Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sabahul khair. Selamat pagi. Hari ini 6 Januari 2024 bersamaan dengan 24 Jamadil Akhir. InsyaAllah kita bersiaran secara langsung daripada studio TV Al-Hijrah. Para penonton, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bangun di pagi harinya namun dia hanya memikirkan dunia je yang difikirkannya, sehingga seolah-olah tidak melihat hak Allah dalam kehidupannya, dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama iaitu kebingungan yang tiada putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tiada hujungnya. Yang ketiga, kehendak yang tiada terpenuhi. Yang keempat, keinginan yang tidak tercapai. Hadis riwayat Tabrani. Jadi oleh itu kita mulakan hari dengan kita penuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak apa? Kehendak Allah, kita sebagai hamba-Nya, Allah jadikan kita untuk beribadah kepada-Nya, untuk kembali berbakti kepada ummah, untuk kita melaksanakan amanah kita dengan sebaiknya. InsyaAllah kita jaga hak Allah, Allah akan menjaga dunia kita. InsyaAllah. Ihfazillah yahfazka. InsyaAllah hari ini para penonton, di pagi-pagi hari ini kita nak cerita berkenaan dengan assalam subuh kita. Mungkin ada yang baru balik daripada masjid, ada yang baru balik daripada surau, ada yang baru lepas sembahyang solat jemaah bersama. Hari ini, hari Sabtu, ada yang ialah cuti, ada yang cuti, ada yang nak pergi kerja, ada yang nak melakukan aktiviti seharian, ada yang bersenang-senang di depan TV dengan tajuk Munakahat Asas Rumah Tangga. Kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Sabri Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, pagi-pagi kita nak cerita pasal munakahat ni. Atau bangun tidur je terus dah jadi keluarga. Tapi jadi memang nak kena cerita kan. Kena mikir jugalah tu hai keluarga, insyaAllah. Itulah dia, insyaAllah. Jadi Ustaz, bila nak cerita berkenaan dengan munakahat ni, bila cerita berkenaan perkahwinan, pernikahan, tak lari daripada nafkah. Ya, baik nafkah kepada isteri, hatta nafkah isteri kepada suami pun mungkin ada. Ya. Nafkah kepada anak-anak dan sebagainya. Jadi Ustaz, jenis-jenis nafkah yang wajib kita tunaikan. Baik, insyaAllah. Terima kasih Puan Sofia. Saya panggil Ustazah lah pagi-pagi. Baik, insyaAllah. Secara asasnya kita nak tahu bahawa bila kita sebut nafkah aja, kena terbayang dalam kepala otak kita ni ialah suatu harta yang wajib bagi suami ataupun bagi seorang lelaki berikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya.
Dengan sebab apakah seseorang itu wajib memberikan nafkah? Iaitulah yang pertamanya dengan sebab perkahwinan. Apabila berlaku perkahwinan, maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dia. Yang kedua, nafkah ini wajib dengan sebab keturunan. Okey. Keturunan maknanya ada susu galuh, warisan keluarga dia. Ya, sama ada ibunya, ayahnya, adik-beradiknya, atuk opahnya dan sebagainya. Ya, itu terlibat dengan sebab keturunan. Yang ketiga, menjadi kewajipan bagi seorang untuk memberikan nafkah dengan sebab pemilikan. Pemilikan ni kalau dulu ada konsep perhambaan, ya, maka hamba itu adalah milik tuan dia, maka tuan dia Husin Lempoyang itu wajib bagi nafkah kepada hamba-hamba dia, ya, sama ada Abdul Wahab ke Abdul Wahab ke tak, ya, itu lebih kurangnya. Tapi ada juga zaman hari ini masih lagi ada konsep pemilikan ni, iaitulah pemilikan binatang ternakan. Maka wajib juga bagi tuan dia untuk memberikan nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya kepada orang-orang yang berada di bawah wilayah dia ataupun tanggungjawab dia. Okey. Kalau binatang ternakan tadi tidaklah nak bagi baju tak, cuma bagi makanan, wajib bagi makanan. Kemudian nak bagi kerja dia sebagai contohnya kerbau tadi itu, kita nak buat dia membajak sawah dan sebagainya, maka kena bersesuaian dengan keadaan fizikal dia. Itu antara sebab-sebab seseorang itu wajib memberikan nafkah. Makna katanya kalau seorang itu belum berkahwin, maka wajib dia bagi nafkah dengan sebab keturunan tadi. Kalau sudah berkahwin dengan isteri, ya, anak-anak dan sebagainya. Baik. Apakah bentuk-bentuk nafkah yang wajib bagi seorang memberikan kepada orang-orang yang berada di bawah wilayah dia? Yang pertama ialah makanan, ya. Yang kedua pakaian. Yang ketiga tempat tinggal. Yang keempat perubatan. Yang kelima adalah alat-alat untuk kebersihan. Yang mana kita perlu ketahui bahawa kesemua ini barang-barang yang perlu dinafkahkan tadi, sama ada makanan, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan juga alat-alat tadi adalah sekadar asas. Tapi jika sekiranya suami tadi ataupun lelaki tadi dia berkemampuan lebih daripada keperluan asas itu, maka itulah suatu kebaikan bagi seorang itu untuk memberikan nafkah yang lebih itu. Adapun kalau mengikutkan kewajipan tadi cukup sekadar itu, maknanya dia tidak berdosa dah. Tapi kalau dia beri lebih daripada kewajipan yang wajib bagi dia, maka adalah satu kelebihan yang sangat dituntut. Maka dia dapat pahala lain pula lagi. Ya? Itu adalah kewajipan bagi seorang untuk memberikan nafkah. Sebagai contoh kita ambil makanan. Ya? Makanan yang wajib bagi seorang untuk memberikan kepada orang yang berada di bawah wilayah dia, sama ada dengan sebab perkahwinan, keturunan dan juga pemilikan tadi. Kalau kita tengok ikut kepada status lelaki ni tadi. Ya? Kalau dia statusnya B40, cara B40 lah. Beras tempatan jangan bagi beras import. Ya, begitu juga bagi yang M40. M40 janganlah bagi beras basmati. Ya, bagi beras import, beras putih biasa tu. Ya, begitu juga bagi yang T20 tadi ada kadar beras dia. Itu mengikut kewajipan. Menurut sebahagian ulama mengatakan bahawa bagi orang yang berpendapatan sederhana tadi, ya, wajib bagi dia untuk memberikan nafkah tadi. Kalau beras tadi adalah 2 cupak satu hari. Okay. Bagi yang berpendapatan B40 tadi 1 cupak satu hari. Ya. Bagi yang berpendapatan T20 tadi lebih kurangnya, ya, lebih ke atas lah. Tak lalu ke makan banyak-banyak. Tak lalu pun kan. 2 cupak satu hari jenuh kenyang dah, ya. Itu beras, ya. Pakaian yang wajib 2 kali ataupun 2 pasang setahun, ya, wajib bagi lelaki tadi memberikan. Jadi maknanya lagi bulan 3 ni nak raya dak. Sekarang ni nak kena bagi dah. Ya, supaya mana ada last minute baru nak tempah kain ni, tak lalu. Sekarang ni dah kena prepare dah. Ya, bagi seorang lelaki kena mikir dah anak dia berapa orang. Darab lah. Ada pakaian. Nak beli online pun tidak sempat dah kan. Tidak sempat. Last minute jangan buat begitu. Nanti demo tak sempat nak hantar ke rumah. Ya. Jadi daripada awal ni kita kena rancang dah pendapatan kita. Jadi apabila bertembung di antara nafkah ibu dan juga nafkah isteri. Ya. Ya. Mak dekat kampung tu minta juga. Ya. Orang rumah pun tak juga. Anak-anak lagi. Maka yang manakah patut menjadi keperluan bagi kita mendahulukan? Prioritinya ke mana? Ya. Sebab hari ini kebanyakan masyarakat kita kerana nafkah inilah, ya, yang kadang-kadang bergaduh antara menantu dengan mentua. Betul. Kenapa? Kerana kita tak faham konsep dia. Ya. Maka apabila bertemu di antara
prioriti nafkah ini, maka kita rujuk kepada hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Mulakanlah nafkah itu dengan diri kamu sendiri dulu. Ya, ni kadang-kadang kita orang rumah ada tuntut untuk dia tu berlebih sampai suami ni. Betul. Allahu Akbar. Nengok pakaian nampak dah berbeza dah. Pakaian suami dengan pakaian isteri. Ya, sedangkan nafkah ini kata Nabi, mulakanlah dengan ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Mulakan nafkah tadi untuk diri sendiri. Fa'in fasada, ya, fa'in fadala syai'un, kalau ada lebih daripada rezeki itu, fali ahlik, maka baru utamakan kepada ahli keluarga. Ahli keluarga tadi siapa? Isteri, anak-anak, ya. Fa'in fadala an ahlika syai'un, kalau lebih lagi sudah bagi dekat isteri, anak-anak sudah lebih dah daripada kadar kecukupan tadi, maka dia kata falizi karabatik, maka berilah kepada kaum kerabat. Kaum kerabat ni siapa? Itulah ibu, ayah, baru situ, ya. Maka dia kata fa'in fadala an zikri anzi karabatika syai'un fahakaza wa hakaza. Kalau udah isteri udah, anak udah, ibu ayah pun udah, adik-beradik pun udah, ya, atuk opah pun udah, ada lebih lagi rezeki tadi, maka kata Nabi, berilah kepada siapa yang kamu kehendaki. Itu boleh juga tu, nak buat sumbangan, infak, sedekah dan sebagainya, yang kita nak bantu masyarakat, anak yatim, fakir miskin dan sebagainya, itu boleh, ya. Apabila ada kelebihan daripada rezeki, setelah kita tunaikan nafkah-nafkah yang telah diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat tajuk pagi ni cukup menarik kerana ini antara barah yang terjadi dalam masyarakat kita. Sebab Ustaz, saya baru je baca semalam. Baru je baca tentang suami dia gaji segini. Mungkin dalam 4,000 ke macam itulah. Lepas tu dia bagi isteri dia minta semua, nak uruskan semua. Baki kat dia ada berapa ringgit je, RM20, RM30 je. Lepas tu bising pula, asyik tak ada duit. Dah koma ambil semua. Lepas tu nak dibising lagi. Jadi di mata mertua dia ni tak ada nilai sebab tak ada duit. Ya, betul. Jadi isteri dia pun ada duit, besar juga gajinya. Jadi tidak ada, jadi itulah dia. Sebenarnya ada keutamaan yang perlu diberikan. Dan juga itu satu situasi, Ustaz. Satu lagi, diberinya kepada mak dia lebih. Isterinya, anaknya tak ada makan. Dia menolongnya, kakaknya, abangnya. Sampai dia pun tak ada apa nak bagi ke isteri dengan anak. Tak tinggal apa dah. Ya. Jadi sebenarnya apa yang Ustaz bacakan tadi itu, apa yang telah disampaikan tadi itu sebenarnya menjadi panduan yang utama untuk kita, bagaimana untuk kita menguruskan nafkah dan sebagainya. Ya, betul. Saya ada satu lagi tajuk, Ustaz. Baik. Soalan. Bila cerita berkenaan dengan nafkah ni kan, nafkah kepada isteri. Oh, ini sensitif ni, Ustaz. Ya, benar. Nafkah tu adakah perlu diberi duit ataupun cukup dengan makan pakai tempat tinggal? Okey, alright. Kena bagi juga ke duit, Ustaz, walaupun RM10 ke? Ramai orang tanya ni. Ini soal air. Ini memang kita paling nak tanya. Para penonton, kita nak berehat seketika. Subuh-subuh ni jangan ke mana-mana.
Para penonton, munakahat asas rumah tangga hari ini berkaitan dengan nafkah. Geraklah sekejut suami. Ya, bang dengar ni bang pasal nafkah ni. Pasti isteri pun dengar ni yang apa yang sepatutnya. Dan ibu dan ayah juga pun dengar bagaimana apakah posisi kita dalam duit anak ni dalam sebelum dia menafkahkan isterinya. Adakah kita ada ataupun bagaimana? Jadi Ustaz sambung balik soalan tadi. Nafkah ni bila cerita nafkah kepada isteri ni, adakah bila cerita berkenaan dengan tempat tinggal, makan minum, pakaian, termasuk duit ke tidak? Duit poket tak? Duit poket. Duit poket. Okey, baik. Bila kita sebut secara asas, kewajipan bagi suami untuk memberikan nafkah tadi adalah secara asas. Keperluan asas. Makanan, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan juga alat-alat kebersihan. Okay. Make up tidak ya? Make up tak wajib bagi suami untuk membeli. Itu kosmetiknya kan? Tapi kalau suami yang beli, wajib bagi isteri untuk memakainya di hadapan suami. Tidak pakai untuk suami orang lain. Itu contoh-contoh ada tak? Jadi berbalik kepada soalan tadi, adakah duit poket tadi merupakan satu kewajipan? Kalau kita lihat kepada perbincangan ulama, tidak menyebut tentang kewajipan bagi suami untuk memberikan duit poket. Okey. Ada pun jika sekiranya isteri yang bekerja, contoh ya, maka dia nak pergi kerja tu, dia tak bawa makanan. Okey. Maka ketika itu suami boleh menukar kewajipan makanan tadi dalam bentuk wang tunai supaya isteri pergi bekerja tu dia ada duit tunai untuk dia belikan makanan. Ya, makanan ni bukan sekadar kalau kita kata cukup, takkanlah nak berlapik perut sangat tak. Ya, jadi kewajipan dia kalau kita lihat status tadi B40 ataupun M40 tadi, maka ikutlah keperluannya. Hari ni cara makan kita paling kurang berapa cukup. Ya, contohnya sekali kita pergi ke kafe ya, sekali kafe RM10 dah cukup ke maknya. Maka wajiblah bagi suami untuk memberikan kepada isterinya satu hari itu RM20 untuk 2 kali makan. Baik. Ya? Kalau dia kata kan dah beli dah barang rumah tu, buatlah bekalnya. Itu tak mampu. Kalau suami pun kalau ikut kewajipan masak tadi, kewajipan isteri ke kewajipan suami? Masak tu adalah kewajipan suami, bukan kewajipan isteri. Kalau isteri tidak sanggup untuk memasak atas kesibukan nak nguruskan anak dan sebagainya, maka suamilah patutnya dia tak payah masak, dia pergi kedai nunjuk aje. Nah ni mika untuk makan. Ya, jadi kalau sepatutnya suamilah yang sediakan keperluan itu. Jadi kalau kita suami isteri, ibu ayah faham tentang konsep nafkah ini, aman rumah tangga. Tapi kita cerita je balik karangnya, suami main order aje. Contoh ya. Isteri pula teman sibuk asyik mojok, udah bergaduh suami isteri kita. Tapi kalau kita faham konsep ini, kewajipan siapa yang menyediakan dan sebagainya, dan kalau lebih daripada kewajipan itu merupakan suatu kebaikan, maka itulah yang sangat-sangat perlu kita cari dalam pengurusan rumah tangga. Begitu juga ibu dan ayah kena faham bahawa apabila anak anak teruna dia, ya, anak lelaki dia yang mudah berkahwin, maka keperluan dia, keutamaannya adalah kepada isteri. Ya, janganlah pula nanti mak ayah duk tiap bulan je telefon, ni bagilah mak. Maka kena lihat di situ keutamaan. Kecualilah bagi ibu dan ayah yang sedang uzur. Ibu dan ayah yang sedang uzur ini menjadi kewajipan bagi anak-anak untuk membiayai perubatan, rawatan bagi ibu dan ayah. Selain daripada isteri, bagi yang sekadarnya cukup keperluan asas, maka selebihnya bolehlah kita bantu ibu dan ayah yang sedang sakit. Adapun ibu dan ayah yang sedang sihat, tak ada masalah, maka tidak menjadi kewajipan bagi anak-anak untuk memberikan nafkah kepada mereka. Ini kena faham. Kadang-kadang takut nanti menantu ngambil habis harta anaknya, maka tiap bulan je mak dengan ayah ni minta dulu. Tak boleh apa itu. Mak ayah kena faham. Yang kadang-kadang ada sebahagian kita tengok, ada anak lelaki, ada anak perempuan ya. Yang anak lelaki ni pula, ya, bila dah kerja dan sebagainya, mak ayah minta sampaikan dia nak simpan untuk diri dia, nak kahwin dia. Umur dah 30 tak kahwin lagi. Teman terakhir ni nak kahwin mak. Tapi dah tiap-tiap bulan mak ambil duit. Mana gaya teman nak nikahnya? Payah juga begitu. Jadi mak ayah ni kena faham. Kalau dia mau dah sihat dan sebagainya, bukanlah menjadi kewajipan bagi anak untuk memberikan nafkah kepada ibu dan ayah, kecuali ibu dan ayah berada dalam keadaan uzur. Kenapa? Kerana dalam surah Al-Isra' tak silap saya, hendaklah kita ini berlaku baik kepada ibu dan ayah. Wabil walidaini ihsana. Ya, hendaklah ihsan. Bila ihsan ni maknanya bukan kewajipan. Betul. Ihsan ni adalah bentuk kasih sayang. Ya, orang kata ihsan ni simpati kita. Tak. Pada saya ihsan itulah tanda kasih sayang seorang anak terhadap ibu dan ayahnya, maka dia berbuat baik itu. Ya, fala taqullahuma uffin wa qullahuma qaulan karima. Maka hendaklah kalau
mak ayah kasar apa semua, hendaklah kita menolak dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan itu anak-anak tadi menjadi anak-anak yang baik, anak taat dengan ibu dan ayah. Mudah-mudahan dengan inilah kita sekeluarga dapat masuk syurga. InsyaAllah. Ustaz, jadi sedikitlah bila kita cerita berkenaan dengan kita nak kesimpulan sikit daripada berkenaan dengan munakahat asas keluarga ni berkenaan dengan nafkah ni sikit Ustaz. Baik sikit insya-Allah. Kesimpulannya yang boleh kita faham pagi ni bahawa apabila bagi seorang anak tadi maka menjadi kewajipan bagi dia untuk memberikan nafkah. Ya. Nafkah itu dalam bentuk yang telah kita gariskan sebentar tadi. Yang kedua, kena tengok prioriti dalam pemberian nafkah ini. Kepada siapa yang paling utama. Kalau anak tadi belum berkahwin, maka ibu dan ayahnya. Kalau anak tadi sudah berkahwin, maka kepada isteri dan anak-anaknya. Lebih daripada itu, barulah untuk ibu dan ayah. Yang ketiga, jika sekiranya anak-anak ibu dan ayah tadi dalam keadaan sakit, uzur dan sebagainya, maka kewajipan bagi anak selain daripada isteri dan anak-anak dia, maka wajib juga bagi anak ni untuk memberikan nafkah kepada ibu dan ayah dia. Tapi ingat, kalau anak 10 orang, jangan seorang itu je nak memberikan nafkah pada ibu ayah, parahlah dia. Ya, maka hendaklah orang kata ibu dan ayah boleh jaga 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu boleh jaga satu ibu dan ayah. Satu ibu dan ayah. Jadi pakat-pakatlah kita bantu, mudah-mudahan dengan itu sama-sama kita dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan para penonton, Ustaz sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din, tadi saya tengok antara kempennya satu keluarga satu hafiz. Ya, benar. Ini satu amanah besar ni kan. Ya, benar. Jadi sedikit latar belakang Yayasan Ad-Din dan bagaimana kalau para penonton dapat turut membantu untuk menyumbang dalam untuk wakaf melalui Yayasan Ad-Din. Baik, secara asasnya Yayasan Ad-Din ini merupakan sebuah NGO, pertubuhan bukan kerajaan yang berasaskan kebajikan. Dan setakat ini kita ada 26 buah mak tahfiz. Yang mana 26 buah mak tahfiz ini adalah hasil daripada infak orang ramai. Bukan kita pergi nak mencari tanah, nak membeli tanah tu. Tidak. Ya, orang wakaf Ustaz, kami tengok Yayasan Ad-Din ni dah buat mak tahfiz, dah terbaik dah. Jadi kami nak juga bersama-sama dengan Yayasan Ad-Din ni untuk menubuhkan mak tahfiz. Kami ada rumah yang lama. Jadi mereka wakafkan rumah ini dengan tanah ini untuk kita imarahkan dia sebagai institusi tahfiz. Setakat ini daripada 26 buah ini, kita ada tahfiz peringkat sekolah rendah, ada tahfiz peringkat menengah rendah, ada tahfiz peringkat menengah atas, ada program STAM, SPM dan juga kita ada program diploma tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Ini kita merupakan salah satu-satunya mak tahfiz swasta setakat hari ini yang ada MOU dengan Darul Quran Jakim. Belajar dengan kita, diploma dikeluarkan oleh Darul Quran. Ada MQA, anak-anak jangan risau. Ya, bila ada MQA boleh sambung belajar dia dalam dan juga luar negeri. Apa juga bidang yang dia mendak, itu satu. Kita ada juga 4 buah tahfiz vocational dalam program TTVET. Kita dah bermula program TTVET ni daripada tahun 2018 sampai hari ini. Alhamdulillah, anak-anak kita ini sudah sampai ke peringkat Diploma Kemahiran Malaysia. Samping hafal Quran, dia juga ada program DKM dalam bidang yang mereka minat. Sama ada bidang teknologi kimpalan, teknologi penyejuk bekuan dan penyaman udara, yang penyelenggaraan motosikal berkuasa tinggi, yang mana semua program ini hasil kerjasama kita Yayasan Ad-Din dengan pihak Giat Mara dan juga College Community. Alhamdulillah, setakat hari ini anak-anak kita yang minat hafaz Quran tapi kepala otak dia tak mampu nak pergi ke dunia akademik. Sebab apa? Dia ni minat dalam bidang kemahiran. Jangan risau. Masuk ke mahad kita boleh channelkan. Mereka minat apa? Ya, teman minat welding Ustaz. Kita ada. Samping pagi tu dia ngapal Quran, tengah hari tu sekarang dia masuk ke Giat Mara, dia belajar dalam bidang kimpalan. Kimpalan ni bukan sekadar sampai SKM tahap 2, bahkan dia boleh pergi ke DKM, Diploma Kemahiran Malaysia dalam bidang kimpalan. Nanti kalau dah habis dapat diploma ni, ke mana nak pergi ni Ustaz? Dia mau boleh ambil diving. Untuk dalam bidang oil and gas. Welding pipe gas dalam dasar laut. Gaji dia jangan dikenang lah. Ya, tapi nak sampai ke situ, kena sabar banyak lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah dia. Sebenarnya maknanya ditubuhkan ini dah nampak dah wawasan ke mana hala tuju anak-anak. Ya, jadi jangan bimbang. Jangan risau. Allah nak buat apalah hafal Quran ni Ustaz. Ya, benar. Jadi bukan lagi dah. Maknanya bukan lagi menjadi kerisauan, kita ada jalan dia. Saya dulu waktu masuk ke sekolah agama, masuk ke mak tahfiz, dia menanya, adik-adik tanya, mereka besok nak kerja apa? Hari ni tak larat nak kerja dah. Kenapa? Bidang
dia banyak sangat ya peluang-peluang pekerjaan dalam pelajar tahfiz ini. Kita dari sudut akademiknya, kita ada MOU dengan UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ini bagi anak-anak selepas daripada diploma tadi, dia boleh ambil ijazah sarjana muda tahfiz Quran dan qiraat dengan pendidikan. 2 ijazah serentak. Bila kita ada diploma kita ni, transfer kredit 1 sen. Itu. Seronok anak-anak kita ni. Boleh sambung belajar ke mana-mana. Jadi bagaimanakah Yayasan Adin ni boleh beroperasi seumpama ini? Tidak lain dan tidak bukan hasil daripada wakaf, infak, sumbangan, derma daripada orang ramai. Untuk itu saya menyeru kepada semua sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama-sama dengan kami di Yayasan Adin ini kita nak memartabatkan institusi pendidikan tahfiz kita melalui sumbangan wakaf daripada tuan-tuan. Jangan lupa nombor akaun yang tertera di kaca TV Koma tu, snap dia simpan. Ada masa nanti sumbanglah kepada kita. Itu dia, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sabri Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Dan cerita hari ini berkenaan dengan munakahat asas rumah tangga tak cukup para penonton. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada episod-episod akan datang. Ustaz, terima kasih banyak, dan anda kepada para penonton, kita nak sumbang, kita nak wakaf bersama dengan Yayasan Ad-Din seperti mana yang telah tertera di kaca TV. Insya-Allah, sekali lagi Ustaz, terima kasih. Dan kepada anda para penonton, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, selepas ini masih lagi bersama dengan saya dalam Usrah As-Salam An-Nisa, insya-Allah.